أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. Sidang jemaah yang dirahmati, yang dikasihi Allah sekalian, Tuan Imam serta seluruh ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, para perantau yang baru balik, yang baru sampai ke Sijangkang, dan juga pendatang-pendatang yang akan merantau. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, segala puji-pujian hanya bagi Allah Tuhan sekalian alam. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah. Dapat kita meneruskan, dapat kita menyambung kehidupan kita di atas muka bumi Allah ini pada malam Ramadan yang ke-28. Allahu Akbar. Kejar penuh rasanya, rasa tak puas. Kalau boleh nak tambah lagi 28, tambah lagi 28. Kalau boleh kullu am wa antum bi khair wa kullu am, ya, kita berada dalam bulan Ramadan. Allahu Akbar. Ya ke? Nampak macam senyum tu, macam tak suka je. Jadi alhamdulillah dah masuk 28 Ramadan. Dalam perjalanan datang ke sini, Allahu Akbar, seolah-olah aku berada di kayangan, seolah-olah berada di taman-taman dewa-dewa dan dewi-dewi, penuh dengan lampu-lampu pelita di sana dan sini, penuh dengan lampu klip-klip bergantungan di sana dan sini, sambil di atas kepalaku diselangi dengan dentuman bom, bom, bom. Cuma tak ada yang mati je, ya. Sambil itu dalam perjalanan melihat kereta yang bertali arus. Allahu Akbar. Ramainya orang, nak ke mana mereka ini, ya. Hinggakan motor aku pun susah, nak selit-selit pun payah, punya ramai orang. Tengok tuan-tuan, tak putus-putus kereta kat luar, ya. Pagi tadi, petang tadi, malam tadi, saat tadi, buka TV, buka radio, dah disusun satu demi satu. Satu Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, dengan rancangan-rancangan yang pelbagai, yang menarik, yang menggiurkan, yang menambah hati. Tidak terkecuali juga bila ku buka radio, terdengarlah lantunan lagu-lagu. Di hari raya terkenang aku kepada si dia. Selamat selamat mengajar baru tu lah. Terdengar lagu-lagu raya, buka TV, buka radio, macam-macam, ya. Lagu raya, ya. Pergi jalan sana sini, ya Allah, tengok surau, tengok masjid, Allahu Akbar, Masya Allah. Nasib baik masjid sini penuh, ya, penuh, Masya Allah. Saat tadi aku jalan, ada satu surau tu kosong, ada 4-5 orang aja kat luar, ya. Dan lepas azan dah 4-5 orang kat luar, sunyi 2-3 buah surau. Apakah tanda-tanda itu, tuan-tuan, ibu-ibu? Apakah petanda-petanda itu semua, ya? Adakah itu petanda-petanda bahawa kita akan menyambut Lebaran, akan menyambut Syawal tidak lama lagi? Ya, mungkin betul, tapi kurang tepat, ya. Mungkin betul, tapi kurang tepat. Betul bagi pemandangan, betul bagi pemikiran kanak-kanak, ya. Tetapi dalam masa yang sama, tanda-tanda tadi menunjukkan bahawa Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Ramadan akan berlalu meninggalkan kita. Malam ini mungkin antara malam terakhir kita menunaikan tarawih. Mungkin
malam besok wallahu alam sama ada tuan-tuan mampu atau tidak menunaikan tarawih. Al-maklumlah dah balik kampung, al-maklumlah IPA 2 dah sampai, al-maklumlah saudara-saudara pun dah berkumpul, al-maklumlah lemang pun dah mula nak dibakar, ketupat pun mula direbus, langsir pun dah mula nak dipasang. Abang sana, abang sana, abang sana, singit bang, tegak sikit bang. Itu arahan-arahan semula jadi. Itu yang berlaku. Itu yang sering berlaku kepada kita sahabat tahun. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati, yang dikasihi Allah sekalian, kalau Syawal akan menjelma itu tidak menjadi apa-apa. Itu perkara normal. Tapi Ramadan yang akan berlalu ini perlulah kita isi, perlulah dirasakan kesedihan, perlulah dirasakan kepiluannya. Jangan rasa seronok. Kalau tuan-tuan rasa seronok, maknanya ada something wrong, go somewhere. Mungkin ayat yang menyebut bahawa la'allakum tattaqun itu tidak menyerap ke dalam hati tuan-tuan. Awal-awal Ramadan, penceramah-penceramah ustaz-ustaz sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maknanya kalau dalam hati tuan-tuan sekarang ni rasa seronok, mula rasa berbunga-bunga, mula rasa gembira sebab nak menyambut Syawal, maknanya ada sesuatu yang tak kena. Ada sesuatu yang tak kena dengan iman kita. Seronok kita nak menyambut raya, tetapi dalam masa yang selama kita tidak merasa sedih untuk meninggalkan Ramadan. Allahu Akbar. Malam ini mungkin malam terakhir. Jadi insya-Allah tuan-tuan, malam besok malam 29 Ramadan. Malam 29 Ramadan. Jadi tuan-tuan, saya umpamakan beginilah. Malam 29 ni malam kemuncak. Malam kemuncak. Ada orang tanya, adakah masih ada Lailatul Qadar? Adakah Lailatul Qadar masih berbisa? Adakah Lailatul Qadar masih berbaki? Sebab ada yang mungkin dah putus asa. Mungkin ada yang dah lega. Dia kata, aku dah buat malam tadi. Malam tadi, malam 27 Ramadan. Malam tadi, malam Jumaat. Malam tadi, malam 1/3. Malam tadi dikatakan bahawa satu malam yang hanya berlaku lebih kurang 35 tahun. 35 ke 34 tahun Jumaat malam Ramadan yang berlaku lebih kurang puluhan tahun. Jadi mungkin tadi yang merasakan bahawa aku dah dapat Al-Qadar, jadi malam ni aku relax lah. Malam ni relax, malam ni mungkin tak datang. Jadi sebenar silap tuan-tuan. Maknanya tuan-tuan, malam ini kalau boleh, malam besok lebih ramai lagi. Lebih ramai lagi untuk menyambut, untuk meraihkan Ramadan malam yang terakhir. Umpama macam rumah terbakar. Kalau rumah terbakar, apa yang tuan-tuan sempat selamatkan? Apa yang sempat kita capai, kita capai. Kalau peti ais tu boleh angkut, peti ais pun kita angkut. Kalau mesin basuh tu boleh angkat, mesin basuh pun kita angkat. Kalau kereta tu boleh ditolak, kereta pun kita tolak. Sebab apa? Nak selamatkan setakat mana yang mungkin disebabkan kebakaran. Maka sekarang ini kita berada dalam situasi kebakaran tersebut. Kita sekarang ini sedang terbakar. Kita sekarang ini sedang dibakar. Kita sekarang ini sedang berada di akhir Ramadan. Jadi gebutlah. Gebutlah setakat mana kebajikan-kebajikan, setakat mana kebaikan-kebaikan yang ada. Jadi insya-Allah tuan-tuan, malam besok, kalau ikutkan kebiasaan kita, bila balik kampung kadang-kadang kita tak sembahyang tarawih dah. Sebab itu kita tengok surau mula kurang orang, masjid mula kurang orang. Jadi insya-Allah malam besok, kalau tuan-tuan yang balik kampung ke sini, datanglah mana-mana masjid, datanglah mana-mana surau. Kalau tuan-tuan balik ke kampung pula, mungkin di tempat lain, di Kedah ke, di Kelantan ke, di Johor ke, di Australia ke, di Ukraine ke, di Rusia ke, di mana ke, buatlah solat tarawih di sana. Jangan bila dah balik kampung yang selalu menjadi halangan kita. Itulah dia. Bila berjumpa saudara mara, nampak pula pengacau dodol, nampak pula lamang, lalu kita tinggalkan malam-malam kemuncak, malam-malam terakhir Ramadan. Jadi insya-Allah malam besok kalau boleh lebih ramai, bawa isteri sekali, bawa anak-anak sekali, bawa semua ahli keluarga untuk memenuhkan malam yang terakhir Ramadan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati, yang dikasihi Allah sekalian, insya-Allah tazkirah malam ini mengambil masa lebih kurang dalam 30 ke 40 minit. Jadi saya minta tuan-tuan set dengan kepala, boleh 30 paling cepat, 40 minit maksimum. Kalau 41 aku tak berhenti juga, tuan-tuan bangun sembahyang tarawih. InsyaAllah saya tak boleh lama-lama, sebab saya tahu tuan-tuan mungkin ada yang nak balik kampung, mungkin ada yang nak sedia balik kampung, mungkin macam-macam nak buat berbagai urusan lagi.
Jadi insya-Allah tuan-tuan, tajuk tazkirah kita pada malam ini dengan saya buka satu cerita. Ya, satu cerita. Semalam orang rumah saya menjahit. Ya, orang rumah saya jahit baju. Ya, nak beli mahal. RM9.90 mahal. Ya, jahit baju anak. Ada 3 pasang baju. Ya, baju anak dara aku umur setahun. Jahit yang pertama siap, yang kedua siap, yang ketiga hampir siap. Dah hampir nak siap tu tiba-tiba orang rumah saya menjerit, kenapa? Tangan anak kita mana? Tangan apa? Saya terkejut juga ingat tangan apa. Rupa tangan baju hilang. Tangan anak kita mana bang? Oh, dalam tinggal satu lagi bang. Cari mana pula hilang ni, anak main ke apa buang ke? Orang rumah saya marah saya. Ya. Saya pun cakap, manalah saya tahu, carilah awak yang jahit, awak yang gundang, carilah sendiri, mana saya tahu. Cari tak jumpa, cari tak jumpa. Ya. Mulut popek. Aman tak ada. Ha? Panas juga tu. Ya, panas juga tu. Cuba tengok kat tong sampah. Kan? Saya cakaplah, cuba tengok kat tong sampah. Mana tahu kau abang depan situ pun. Dia marah ni bahasa sindir. Kan? Dia pun pergi tengok tong sampah. Pergi tengok tong sampah, tiba-tiba jerit lagi. Apa? Lah kenapa lagi? Ni hal sabun tangan. Buku betul dalam tong sampah. Aku lah buang tu. Ya, aku lah buangnya. Siapa lagi? Allah pantak perasan, ingat kain buruk, ingat kain perca tu lah buat jahit sepak-sepak. Ya, saya ni tukang kutip, saya buang. Jadi buanglah. Ya, jadi bila buang itulah dia bising, marah orang rumah. Jadi bila popek, aku pun tak boleh jadi ni. Pergi keluar lepas sembahyang Jumaat tadi. Lepas sembahyang Jumaat, basuh kereta. Tuan-tuan, pukul 2.30 dekat pukul 3 basuh kereta. Panas yang aman. Basuh kereta. Basuh keluar, basuh. Dah basuh kalau aku angkat vacuum pula sedut. Sedut. InsyaAllah malam ni lepas tarawih ni aku nak balik kampung. Basuh kereta, dah basuh, dah kilat habis apa semua. Ya, anak pun datang. Bila tengok kereta dah bersih, dia pun seronok. Dia main dalam kereta. Ya, dah main dalam kereta, lepas tu dia pun keluar. Lepas keluar, saya pun start kereta. Bila start kereta, gigit. Ya, pasang aircon, gerap. Ada benda tersangkut dalam aircon. Aku pun pergilah belakang, tengok apa bunyi. Ya, tengok kereta, bahagian aircon belakang, kereta langsung. Ya, buka, tengok bahagian aircon, ada kertas surat khabar pula dalam tu. Allahu Akbar. Siapa bubuk? Rupa-rupanya anak aku tadi sambil main-main dia selitkan surat khabar. Masukkan surat khabar dalam tempat aircon tadi, maka tersangkutlah lubang aircon tadi dan menyebabkan malam ni aku tak dapat balik raya. Besok kena pergi pusat servis. Tuan-tuan, ini bukan cerita pasal peribadi aku. Ada pengajaran, ada cerita di sebalik cerita yang mungkin berlaku kepada tuan-tuan dalam situasi yang mungkin berbagai dan bermacam-macam. Iaitu apa pengajarannya tuan-tuan? Kesilapan. Disebabkan sedikit kesilapan, disebabkan sedikit kealpaan, disebabkan sedikit kecuaian, baju tak boleh buat. Bila baju tak boleh buat, aku kena marah. Silap aku. Bila aku kena marah, bawa diri basuh kereta. Menyiksa diri tengah-tengah panas, basuh kereta. Satu kesilapan. Dah basuh kereta, dah kemas semua, anak pula masuk. Aku tak larang, biar aja. Rupa-rupa anak tadi masuk dalam kertas. Bila masuk kertas, aircon tak jalan. Bila aircon tak jalan, maka aku pun datanglah kuliah malam. Kalau tidak balik kan? Jadi ini kesilapan demi kesilapan. Ya, kesilapan yang berlaku disebabkan kesilapan yang berlaku tersebut, maka apa yang dirancang, apa yang diusaha, apa yang dibuat semuanya tidak menjadi, tak jadi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati, yang dikasihi Allah sekalian, daripada 1 Ramadan sampailah malam ini, malam 28 Ramadan, dah masuk 28 Ramadan, tuan-tuan dah buat macam-macam, dah tarawih, dah tadarus, dah bersedekah walaupun tak sampai RM50. Ya, dah melakukan pelbagai amal kebajikan dan macam-macam buat. Allahu Akbar. Boleh duduk dengar tazkirah ni, boleh tunggu sampai pukul 10.
Hari biasa tak boleh tunggu. Ya, hari biasa lepas maghrib, isyak pukul 9.30 balik dah, itu pun lewat. Tapi bulan Ramadan boleh tunggu. Lepas isyak buat tazkirah, lepas tazkirah tarawih, lepas tarawih ada murid, lepas murid ada tadarus, lepas tadarus ada qiyamul lail. Masya-Allah, tak berhenti-henti membuat segala kebajikan, mencari pahala, ya, di dalam bulan Ramadan. Tetapi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, ya, disebabkan tinggal beberapa hari saja lagi, disebabkan Syawal yang akan menjelma tidak lama lagi, menyebabkan segala usaha-usaha yang dilakukan di dalam bulan Ramadan semuanya menjadi sia-sia dan hancur belaka. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu, malam ni 10 benda saya nak beri. Kalau boleh ingat, 10 perkara, 10 kesilapan yang selalu kita buat ketika menjelamnya Syawal, ya, ketika Syawal dan selepas Syawal. Ada 10 kesilapan yang lazim berlaku. Jadi tuan-tuan, cuba ingat yang 10 ini, cuba elak yang 10 ini, jangan buat yang 10 ini. Ya, kalau buat maknanya sia-sia lah. Penat sahaja, penat lelah kita untuk, ya, melakukan segala amal ibadah di dalam bulan Ramadan. Yang pertama tuan-tuan, kesilapan hari raya. Ya, ini sebelum Syawal lagi. Ya, sebelum Syawal, kesilapan yang selalu kita buat, kita melampau-lampau dalam membuat persiapan untuk berhari raya. Kita melampau-lampau, kita berlebih-lebihan, kita membazir untuk menyambut Syawal. Sedangkan kita tidak berlebih-lebihan ataupun melampau ketika Ramadan. Yang lelaki malam ni dah mula cari baju raya. Kira okey lah tu. Ya, malam ni dah cari. Yang mana baju raya bang? Ya, orang lelaki biasa macam tu lah. Ya, bukan malam. Kadang pagi raya tu baru tanya, yang baju raya bang mana yang? Dan baru nak cari. Tapi orang rumah kita mungkin bulan Syakban lagi dia dah prepare baju raya dia. Ya, bulan Syakban lagi dah siap. Jadi ini dia, melampau-lampau. Mana baju dah ada, elok, cantik, tapi beli yang baru. Set sofa kat rumah, kursi elok, beli yang baru. TV kat rumah masih cantik berfungsi, beli yang baru. Kereta masih elok, direnovate itu, renovate ini, tambah itu, tambah ini, tukar sport ring, tambah hi-fi, tambah TV, tambah audio. Melampau-lampau. Beli baju raya sampai 2-3 pasang. Itu belum kira lagi kuih raya. Allahu Akbar. Ni malam besok ni, ya, malam besok ni final sale. Ya, jualan habis-habisan. Ya, lagi ramai orang akan beli. Jadi ini kesilapan yang kita buat. Nak sambut raya bukan main over. Nak sambut raya bukan main melampau-lampau lagi kita. Jadi tuan-tuan, tolong perhatikan. Tolong, ya, bersabar. Tolong bertenang. Jangan over sangat. Ya, kecuali lah kalau set sofa di rumah tu dah patah. Set sofa di rumah tu dah terbelah dua. Tikus pun buat rumah dalam tu. Lipas pun duduk bersarang dalam tu. Barulah nak beli kot set sofa yang baru. Tapi kalau elok, biar kalau dulu. Ya, jangan berlebih-lebihan. Sebab itu bukan tujuan Ramadan, ya, kita ditarbiah. Nah, kesilapan yang kedua, ya, kesilapan yang kedua yang kita lakukan pada pagi hari raya. Ya, tak lama lagi hari Isnin ni pagi raya. Kesilapan yang selalu dilakukan, ya, kita melakukan solat sunat hari raya, tetapi dalam masa yang sama meninggalkan solat fardu subuh. Solat subuh tinggal. Memang confirm ramai akan tinggal. Sebab apa? Malam itu sibuk. Memang malam tersebut sibuk. Sibuk dengan bakar lemang, sibuk dengan rebus ketupat, sibuk dengan main muncul, main mengapi, ya, sibuk menyembang, sibuk berbual. Ya, jadi pada waktu itu, ya, kita pun kelewatan. Tidur pun dah lewat malam 2-3 pagi. Lalu subuh pun ditinggalkan. Pukul 7 boleh kita bangun untuk sembahyang sunat hari raya. Jadi ini kesilapan. Tolong jangan diulang. Mungkin pernah berlaku. Yang ketiga kesilapan yang kita lakukan di hari raya, ya, tidak menziarahi saudara mara, jiran, tetangga. Ya, bukan saja satu Syawal, daripada satu Syawal sampailah habis Syawal tak ziarah siapa-siapa. Ya, duduk di rumah sahaja, lebih mengutamakan dan mengagungkan segala rancangan-rancangan yang ada di TV. Jadi tuan-tuan yang ada di depan saya ni, yang bapa-bapa, yang suami-suami, yang ketua keluarga, gunakan kuasa remote yang ada di tangan anda tadi. Ya, gunakan kuasa remote yang ada tadi, sorokkan remote. Ya, tak boleh sorok remote, cabut antena Astro.
Tak boleh cabut, tutup TV, simpan dalam stok. Ya. Jangan buat kesilapan tahun-tahun lepas. Ya. Disebabkan seronoknya kita ni, ya. Pagi raya, pagi 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal kita tak berjalan ke mana. Terutamanya anak-anak. Ya, anak-anak kita dah kurang berjalan. Dah tak berapa kenal jiran tetangga, dah tak berapa kenal pak saudara, mak saudara, tak kenal pak long, pak mak, pak dek, pak dang, pak su, semua dah tak kenal. Semua sibuk duduk depan TV, menanti satu demi satu cerita. Bila tanya kenapa tak nak jalan, TV kata jangan pergi ke mana-mana. Kan? TV pula kata jangan pergi ke mana-mana. Tunggu rancangan selepas ini. Kita pun tunggulah. Lepas satu, lepas satu. Jadi ini kesilapan yang ketiga. Yang kesilapan ini silap-silap boleh menyebabkan jatuh hukum haram. Boleh jadi haram. Macam mana boleh jadi haram? Apabila berlebih-lebihan sangat tengok TV, sampai orang datang, tetamu datang, jiran datang, saudara datang pun kita buat endah tak endah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Orang panggil, anak kita bergelimpangan depan TV. Bukan anak saya, dengan bapa, dengan mak semua bergelimpangan depan TV. Tetamu datang pun buat endah tak endah. Jadi ini kesilapan. Jangan diulangi pada hari raya tahun ini. Kesilapan yang keempat, yang selalu berlaku, minta maaf. Minta maaf tetapi bermusim. Hanya di hari raya saja. Hari raya saja minta maaf. Kemudian lepas tu bergaduh balik. Ataupun dalam bulan Ramadan dia simpankan segala permasalahan ini. Dia simpan dendam, dia simpan marah. Pagi raya 1 Syawal baru nak mohon maaf. Tapi mohon maaf yang tak ikhlas. Mohon maaf yang tidak ada penuh pengertian. Mohon maaf yang macam main-main saja. Kalau kita tengok dekat TV sekarang ni kosong-kosong. Kan kosong-kosong. Betul ke kosong-kosong? Betul ke salam tadi kosong-kosong? Kalau betul kosong-kosong, takut 2 kosong. Takut 3 kosong, 4 kosong. Lagi minta maaf, lagi marah. Isteri minta maaf dekat suami, patut dosa diampun, tapi isteri minta maaf lagi tambah dosa. Sebab apa? Isteri minta maaf dengan nada bahasa, yalah ni semua salah saya, biarlah saya mati aja. Minta maaf juga, tapi menambahkan dosa. Ini dia. Itu kesilapan yang keempat. Kesilapan yang kelima bagi wanita pula. Bagi wanita janganlah tabarruj, iaitu melampau-lampau dalam berhias pada pagi hari raya. Kadang-kadang nak pergi sembahyang hari raya tu pagi-pagi, ya Allah, tudung yang tak pernah tengok fashion terbaru dah mula nampak. Dengan bunga-bunga, dengan rias-rias, dengan renda-renda, dengan color-color, dengan warna-warni, dengan bertingkat-tingkatnya, Allahu Akbar. Itu baru tudung pergi sembahyang. Belum lagi pakaian pagi raya, nak pergi ziarah, nak pergi jalan, nak pergi rumah terbuka. Jadi pada waktu itu tolong yang suami-suami ni, yang suami-suami, yang bapa-bapa, yang ada anak perempuan, yang ada isteri ni, tolong pastikan jangan isteri ataupun anak perempuan anda berlebih-lebihan dalam berhias. Apatah lagi tidak menutup aurat. Sepanjang bulan Ramadan boleh tutup aurat, tapi pagi 1 Syawal sebab dah beli baju raya, sebab dah beli baju mahal-mahal, nak tayang, nak cantik, pagi 1 Syawal tudung entah ke mana, aurat entah ke mana, kembali balik ke zaman separuh jahiliah. Waktu itu tuan-tuan, yang namanya suami, yang namanya bapa ini penat saja puasa bulan Ramadan, penat saja tarawih tiap-tiap malam, penat saja bertadarus. Pagi 1 Syawal amalan tuan-tuan semuanya dihakis dan digigis oleh dosa-dosa yang dilakukan oleh isteri dan anak tuan-tuan. Jadi tolong perhati, jangan tabarruj ataupun tidak menutup aurat. Apatah lagi pagi 1 Syawal tu pergi hari raya pakai seluar legging. Tahu seluar legging? Seluar yang ketat. Daripada paras buku lari sampai ke punggung ketat. Semuanya ketat, ketat, sendat, padat, melekat. Allahu Akbar. Pergi, kalau pergi beraya tu Allahu Akbar. Tolong, jangan dipakai. Kalau nak pakai juga pakai dalam rumah. Depan suami. Pakailah depan ahli keluarga saja, jangan bawa pergi beraya. Allahu Akbar. Orang tengok, Pak Imam tengok, Tok Bilal tengok, terangkat serban, berpusing-pusing, tengok. Allahu Akbar. Tolong. Kalau saya lah, legging tu haram Kalau saya, legging tu haram. Jadi tolong perhatikan, jangan. Kemudian yang keenam yang selalu berlaku, di datang bulan Syawal, kita mula bersalam-salaman antara lelaki dan wanita yang bukan mahram tanpa batasan. Betul atau tidak? Sebab pagi raya itu kita jadikan sebagai satu lesen. Mungkin
bagi anak-anak muda. Anak-anak tua mungkin dia dah insaf sikit. Takut anak-anak muda bila pergi beraya, Assalamualaikum, selamat hari raya, maaf lahir batin, orang salam. Anak kita pun selalu hulu salam. Orang rumah kita pun selalu hulu salam. Tak kira siapa, ipar dua ke, jadat jiran ke, rakan tetangga ke, apa ke, ya, semuanya salam berlaku. Jadi tolong perhati, tolong jaga betul-betul. Jangan rosakkan amalan dan ibadah yang dilakukan dalam bulan Ramadan dengan dilakukan dosa-dosa, iaitu persentuhan lelaki dan perempuan tanpa mahram. Kalau nak salam juga boleh, berlapiklah. Mana tahu kaedah dakwah ni berlapiklah dulu. Katalah tak boleh berlapik, buatlah dengan cara hormat begini. Ya, cara hormat, mungkin letak tangan di dada. Kalau tak faham juga buat macam ni. Itu dah jadi nazi pula. Kan? Tapi itulah dia, tolong jaga. Jangan kita ni kadang-kadang nak jaga sangat perasaan dan hati orang. Sebab baru-baru ni ada yang tanya, Ustaz, macam mana saya dan keluarga saya ni dah biasa dah. Dah biasa bila bertemu, berjumpa ni tak kira lah ipar ke abang ipar ke kakak ipar ke papa ke siapa ke. Bila jumpa lama tak jumpa kami ni Allah, bersalam-salam, kadang berpeluk, berlaku pipi, bercium lagi. Kan? Jadi saya ni dah dapat keinsafan sikit. Allah, malu. Ada hari tu saya cuba buat. Cuba buat tak nak salam, cuba gelak-gelak. Lecehnya saya. Dia kata, Allah, sombongnya kalau belagaknya baru balik KL, dah action. Kan berlumbuk boleh langat. Dah belagak, salam dengan akak pun tak nak dah. Sombong. Kan? Jadi serba salah. Jadi tuan-tuan, ya ibu-ibu, dalam soal ini tak perlu rasa serba salah. Ya, kita kena ingat, nak jaga hati manusia ke nak jaga hati Allah. Ya, kita nak tuntut keredaan manusia ke nak tuntut keredaan Allah. Jadi waktu itu jagalah hati, jagalah perasaan, jagalah Allah. InsyaAllah Allah akan menjaga kita. Jadi elakkan, terutamanya kalau pergi rumah terbuka lah. Mana tahu pergi rumah pemimpin ni kadang main salam aja semua. Ya, tolong elakkan. Itu kesilapan yang ke-6. Kesilapan yang ke-7, ya, kita kodok makan. Kodok makan. Memang confirm lah kodok makan. Usahakan satu Syawal. Sekarang pun tiap-tiap hari, tiap-tiap petang bila berbuka kita kodok. Kita kodok air biasa segelas, 2 gelas. Ini berbuka habis 8 gelas. 8 warna air, merah, kuning, biru, semua disapu berlaku di kodok. Kalau Ramadan, itulah yang dilakukan. Syawal pun sama. Allah pagi-pagi tu dengan lemang, dengan rendang, dengan ketupat, dengan kuah kacang, dengan lontong, dengan dadih, dengan macam-macam. Semuanya pagi itu kalau boleh nak disapu belaka. Bila ditegur jangan makan banyak-banyak, kan sunnah. Tahu pula sunnah. Sebelum pergi sembahyang kan kena makan dulu. Memang Nabi kata makan, tapi Nabi makan sikit. Nabi makan kurma, Nabi makan benda-benda yang sikit-sikit. Yang kau ni nak letak satu meja ni kenapa? Kan? Jadi waktu itu ini kesilapan kita. Ya, punyalah dalam bulan Ramadan 30 hari puasa dapat turun 2 kilo saja. 30 hari puasa turun 2 kilo. Tapi pagi 1 Syawal kita makan turun naik 20 kilo. Jadi tolong kawan tuan-tuan, ini kesilapan-kesilapan yang kita tahu tapi kita buat. Yang ke-8, kesilapan kita, tolong dengar, tolong perhati, tidak bayar zakat. Ni kalau dalam kelas ni boleh kita tanya, siapa tak bayar zakat angkat tangan. Kan? Cuma kat masjid tadi angkat tangan. Jadi kalau tuan-tuan kalau rasa belum bayar zakat, kesian, ambil tu. Kadang-kadang sampai tersengguk-sengguk saya tengok. Sampai tertidur kat meja, tak ada orang nak bayar. Ya, sampai tertidur. Yang penat dia menunggu. Orang lalu tengok, dia tengok aja macam orang asing, macam alien dia tengok ambil ni. Jadi bayarlah zakat. Sebab orang kita ni dia punya pengen, dia punya passion, last minute baru beratur, last minute baru berebut nak membayar zakat. Jadi kalau boleh ubahkan perangai yang tak elok tu, kalau boleh malam ini, ya, asar malam ini ataupun pagi besok selewat-lewatnya bayarlah zakat. Ya, bila bayar tu maknanya menunjukkan yang kita ni benar-benar nak membantu. Ya, bukan bayar di akhir. Kalau bayar di akhir-akhir maknanya kita ni bukan niat membantu tapi nak melepaskan kewajipan saat ini. Kalau dibayar awal-awal maknanya memang kita bertujuan supaya duit yang diakhirkan tadi melalui zakat dapat diberikan kepada mereka yang memerlukan. Ya, itu kesilapan yang ke-8. Kesilapan yang ke-9, ya, yang mula dan akan dilakukan, Quran mula dilupakan. Malam ini banyak surau dan masjid mengadakan majlis khatam Quran. Bila khatam Quran tu maknanya, oh aku dah habis khatam Quran. Jadi 1 Syawal tak baca dah, 2 Syawal tak baca dah,
sampailah bulan Ramadan akan datang baru nak baca balik. Jadi jangan tuan-tuan, Allah dah beri pendidikan tarbiyah dalam bulan Ramadan ni, tuan-tuan baca Quran, maknanya apa? Habis Ramadan pun baca Quran. Ya, sambung balik baca Quran, sikit-sikit pun tak apa. Ya, teruskan baca Quran, teruskan solat jemaah. Kalau tuan-tuan boleh solat jemaah tiap-tiap malam. Ya, kalau sebelum ni alasan kita sibuk lah, besok nak kerja lah, besok jauh lah, tetapi kenapa dalam bulan Ramadan kita boleh buat? Sedangkan kerja kita tetap masuk pukul 8 balik pukul 5. Sedangkan kerja kita tetap buat macam biasa, tetapi kenapa bulan Ramadan boleh buat? Bukan saja sembahyang tarawih, kita boleh balik lewat malam. Maknanya dalam bulan-bulan lain pun Allah nak tunjukkan bahawa kita boleh untuk melakukan solat jemaah. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, yang ke-10, kesilapan yang selalu kita lakukan, benda yang sunat muakkad saja tapi selalu dipandang ringan. Orang selalu kata sunat ni buat dapat pahala, tinggal tak ada apa-apa. Yang selalu dengar ceramah saya mungkin dah tahu dah penghujungnya, tapi yang baru datang malam ni saya nak beritahu, tolong tukarkan makna sunat tu tadi. Makna sunat ni bukan buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa-apa. Makna tuan-tuan kena masukkan dalam kepala sekarang ini, sunat buat dapat pahala, kalau tak buat rugi gila. Sunat buat dapat pahala, kalau tak buat rugi gila. Silat-silat di padang mahsyar besok merana, akhirnya dicampakkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Apa dia perkara sunat tersebut? Iaitu puasa 6 di dalam bulan Syawal. Jadi insya-Allah, kalau boleh kita puasa 30 hari dalam bulan Ramadan ini, maknanya insya-Allah dalam bulan Syawal pun kita boleh berpuasa. Cuma puasa bulan Syawal nak buat straight pun boleh, nak selang-seli pun boleh. Cuma godaannya agak tinggi sikitlah. Godaannya agak mencabar. Waktu tu kita nak puasa, waktu itulah banyak benar rumah terbukanya. Waktu aku puasa banyak rumah terbuka, waktu aku tak puasa tak ada pula rumah terbuka. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati, yang dikasihi Allah sekalian, inilah dia 10 perkara, 10 kesilapan. InsyaAllah kalau ada tazkirah lagi selepas ini, mungkin penceramah-penceramah yang lain boleh cerita pula apa dia 10 amalan yang boleh dilakukan pada pagi 1 Syawal. Ada 10 amalan, insyaAllah mungkin penceramah atau ustaz-ustaz yang lain untuk ingatkan kita balik. Bukan kita tak tahu, untuk ingatkan balik 10 amalan. Semoga keberkatan, kerahmatan, pahala yang diraih dalam bulan Ramadan tidak terhenti setakat Ramadan, bahkan berterusan hingga ke Syawal insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, cukuplah tu, rasanya dah 40 minit. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.